Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana telah melengkapkan sesi unit A dalam latihan catering sihat. Sebelum kita teruskan dengan sesi unit B, marilah kita saksikan video daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tentang kepentingan pengambilan iodin. Tahukah anda kekurangan zat iodin boleh memberi impak yang besar terhadap kesihatan? Iodin merupakan zat makanan yang diperlukan dalam kuantiti sedikit namun amat penting dalam memastikan badan berfungsi secara optimum untuk meningkatkan taraf kesihatan. Kekurangan zat iodin boleh menjejaskan tahap kesihatan di pelbagai peringkat usia. Kesan kepada ibu hamil, mudah letih dan lesu, goiter dan hipotiroidisme. Kesan kepada janin atau bayi, keguguran, kematian bayi dalam kandungan, kecacatan, kurang berat lahir. Kekurangan zat iodin juga boleh menjejaskan kualiti kesihatan ibu selepas bersalin. Kanak-kanak yang mengalami gangguan kekurangan zat iodin boleh menjejaskan kualiti kesihatan mereka seperti masalah IQ rendah dan tumbesaran terjejas seperti bantut. Dewasa, goiter, keletihan, lesu berpanjangan yang menyebabkan rendah produktiviti kerja, peningkatan berat badan, keguguran rambut dan kulit kering. Setiap individu perlu memastikan pengambilan zat iodin mencukupi melalui pengambilan pelbagai jenis makanan kaya zat iodin terutamanya ikan, sotong, udang, rumpai laut, daging dan telur. Pengiodinan garam secara universal di Malaysia adalah satu inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pengambilan zat iodin oleh setiap lapisan masyarakat dengan mewajibkan semua garam kegunaan isi rumah dengan berat 20 kg dan ke bawah perlu ditambah dengan zat iodin. Untuk menjamin kesihatan, pastikan pengambilan garam anda tidak melebihi 1 sudu teh setiap hari. Itulah kepentingan iodin dan sebab pengiodinan garam secara universal dilakukan di negara kita. Tanpa melengahkan masa, marilah kita saksikan pembentangan slide seterusnya. Latihan catering sihat, unit B, penyediaan hidangan sihat. Objektif pada akhir sesi ini, diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mempelajari asas perancangan menu, panduan memilih bahan mentah yang berkualiti, kaedah mengekalkan nutrien semasa memasak, kaedah mengubah suai resepi, kaedah penyediaan makanan vegetarian dan tata cara menghidang dan melabelkan kalori makanan. Apakah yang dimaksudkan dengan hidangan sihat? Hidangan sihat perlu terdiri daripada berbagai jenis makanan supaya ia boleh membekalkan tenaga dan nutrien yang diperlukan setiap hari. Hidangan sihat perlu mengandungi 4 komponen utama, iaitu mencukupi, seimbang, sederhana dan pelbagai. Anda boleh mendapatkan hidangan yang sihat ini dengan mengikuti prinsip piramid makanan Malaysia atau pinggan sihat Malaysia. Perkara perlu dipertimbangkan semasa perancangan menu. Pertama, tujuan penyediaan hidangan. Kedua, keperluan pemakanan pelanggan. Ketiga, kos. Keempat, keupayaan pekerja dan peralatan. Kelima, kepoleh dapatan bahan mentah. Dan keenam, kombinasi bahan makanan yang menarik. Asas perancangan menu. Pertama, kenali pelanggan anda. Menentukan jenis makanan yang sesuai untuk pelanggan adalah penting. Kita perlu tahu apakah faktor sosial demografik mereka, iaitu umur, keyakinan dan kumpulan etnik mereka. Selain itu, pengaruh sosial, keperluan nutrien dan trend semasa jangan dilupakan. Kedua, rancang menu berasaskan 5 kumpulan makanan, mengambil kira 5 kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia 2020. Kita cuba pelbagaikan sumber protein dengan gabungkan sumber protein haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, ikan, ayam, daging, telur, hasil laut merupakan sumber protein haiwan. Manakala, tahu, tempe, kacang merupakan sumber protein tumbuh-tumbuhan. Selain itu, gabungkan berbagai jenis dan warna sayur-sayuran. Ketiga, pelbagaikan kaedah memasak.
kita boleh menyediakan makanan lebih sihat dengan menggunakan kaedah kukus, rebus, celor, renyah dan panggang. Kelima-lima kaedah ini adalah lebih baik kerana tanpa tambahan minyak diperlukan untuk penyediaan makanan seperti ini. Selain itu, kaedah kukus dan renyah adalah paling bagus kerana boleh meningkatkan kehilangan nutrien kepada tahap yang paling minimum. Jika kita perlukan kaedah rebus, pastikan jangan terlampau lama kerana nutrien boleh hilang kerana larut ke dalam air. Jika menggunakan celor dan renyah, ini adalah kaedah yang bagus untuk melembutkan makanan yang keras. Jika menggunakan kaedah panggang, ia adalah baik tetapi cuba elakkan makanan menjadi terlampau kering. Kelima-lima kaedah ini adalah lebih baik berbanding dengan kaedah goreng, mana kaedah goreng menggunakan kandungan minyak yang banyak dan nutrien mudah kehilangan. Keempat, pemilihan bahan mentah yang segar. Untuk sayur-sayuran, sayur-sayuran yang segar adalah tidak layu dan kering, tidak berulat, tidak berubah warna atau berbau busuk dan tidak lembik dan berlendir. Untuk buah-buahan, buah-buahan yang segar adalah tidak layu, tidak berubah warna dan tekstur atau berbau busuk, tidak berulat dan tidak berkulat. Untuk ikan pula, ikan yang segar adalah kulit berkilat dan cerah, mata berwarna cerah, insang berwarna merah cerah, isi berjau dan anjau dan tidak berbau busuk. Bagi daging pula, daging yang segar sentiasa berwarna merah cerah, tidak berbau busuk, tidak berlendir dan tidak banyak lemak. Ayam yang segar pula menunjukkan kulit berwarna cerah, tidak lebam dan bersih, tiada bulu ayam. Isi cerah, berjau dan anjau, tidak berlendir dan tidak berbau busuk. Udang yang segar pula menunjukkan kulit berwarna cerah dan bersinar, kepala tidak tertanggal, tidak berbau busuk, isi pejal dan anjal. Untuk pemilihan telur yang segar pula, memastikan ia tidak melepasi tarik rumput dan elak memilih telur yang retak, pecah dan diselaputi najis atau kekotoran. Bagi bijirin dan bijian, bijirin dan bijian yang segar adalah tidak lembab atau basah, tidak mengandungi serangga atau bahan asing dan tidak rebut dan berkulat atau berkulahuk. Seterusnya, bantuan untuk mengekalkan nutrien pertama, gunakan air atau cecair secukupnya untuk memasak terutamanya dalam sayur-sayuran. Kedua, tutup periuk semasa memasak bagi mengurangkan kehilangan nutrien. Ketiga, elakkan memasak semula makanan berulang kali. Keempat, pastikan minyak atau air benar-benar panas sebelum memasukkan makanan yang hendak digoreng atau direbus. Kelima, sayur tidak dimasak terlampau lama atau layu. Keenam, pastikan minyak masak untuk mengoreng deep fried tidak digunakan melebihi 3 kali. Ketujuh, elakkan merendam buah-buahan atau sayur-sayuran basuh dengan air bersih yang mengalir. Kelapan, sediakan buah-buahan atau sayur-sayuran sejurus sebelum disidangkan. Kesembilan, elakkan memotong buah-buahan atau sayur-sayuran kepada saiz yang kecil. Kesepuluh, elakkan untuk memasak sayur-sayuran terlalu lama. Masak bahagian yang keras dahulu. Dan akhirnya, pastikan makanan dimasak dengan sempurna. Apakah kesan atau bahayanya penggunaan minyak masak berulang kali? Proses pengoksidaan, polimerisasi dan hidrolisasi boleh berlaku semasa minyak dipanaskan berulang kali. Selain itu, perubahan warna, bau dan kepekatan minyak akan menjejaskan rasa dan bau makanan yang digoreng. Selain itu, proses penggunaan minyak masak berulang kali juga boleh memusnahkan nutrien terutamanya vitamin E dalam minyak. Kajian menunjukkan penggunaan minyak masak berulang kali dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser, penyakit kardiovaskular dan darah tinggi. Panduan menyediakan makanan rendah lemak atau minyak boleh dilakukan dengan kurangkan penggunaan lemak seperti margarin, mentega, sos salad, krim dan mayones. Pilih daging tanpa lemak, gunakan santan cair atau susu rendah lemak untuk menggantikan santan
minyak dan buangkan kulit pada ayam dan lemak pada daging sebelum memasak. Elakkan mengoreng semula makanan yang telah digoreng. Gunakan tisu penyerap minyak untuk menyerap lebihan minyak pada makanan bergoreng. Buangkan lapisan minyak atau lemak yang kelihatan di permukaan sup atau kuah. Gunakan kaedah memasak yang lebih sihat seperti memanggang, membakar, mengukus menggunakan setuhar gelombang matur atau air fryer. Jika perlu gunakan sos, pilih yang rendah lemak. Elak menyalut tepung pada ayam, ikan, udang, sotong sebelum mengoreng. Tutup kuali periuk semasa mengoreng makanan atau elakkan pengambilan organ dalaman. Panduan menyediakan makanan rendah gula boleh dijalankan dengan kurangkan penggunaan gula dalam penyediaan makanan dan minuman, kurangkan penggunaan gula secara berperingkat, gunakan buah-buahan segar berbanding dengan yang gunakan separuh daripada kuantiti gula yang biasa digunakan, elak menambah gula dalam jus buah-buahan dan elak salut kek dan pastry dengan gula atau icing. Sediakan minuman panas dengan mengasingkan gula. Elakkan penggunaan susu pekat manis atau krimer. Gantikannya dengan susu segar atau UHT dalam minuman. Seterusnya, panduan menyediakan makanan rendah garam boleh dilakukan dengan kurangkan kekerapan menyediakan makanan tinggi garam tersembunyi. Pilih buah-buahan segar, sayur-sayuran, daging dan biskirin yang tidak diproses. Kurangkan penggunaan sos tomato, sos cili, kicap, tempoyak, serbuk perasa dan sebagainya. Kurangkan penggunaan garam dalam masakan dan pilih makanan atau produk rendah garam. Selain itu, gunakan stok ayam, ikan bilis, sayur buatan sendiri. Elakkan menambah garam ke dalam masakan sekiranya menggunakan serbuk atau cube atau paste perasa dan gunakan perisa asli seperti bawang putih, limau, serai dan sebagainya. Panduan penggunaan MSG iaitu monosodium glutamate. MSG ini merupakan bahan penambah perisa yang ditambah dalam masakan dan memberikan rasa umami. Ia dipecahkan kepada sodium dan glutamat apabila dimasukkan dalam makanan. Sekiranya MSG ini digunakan, pastikan garam tidak digunakan atau kurangkan penambahan garam dalam masakan. Pastikan ia ditambah dalam kuantiti sedikit dan tidak berlebihan. Panduan menyediakan makanan tinggi serat ini boleh dilakukan dengan menyediakan sekurang-kurangnya satu sajian berasaskan piring penuh disidangkan dalam menu harian. Sebagai contoh adalah beras serang, oat, jagung, gandum serta produknya. Kedua, tambah sayuran atau legume atau kacang dalam masakan ikan, ayam, daging dan tahu. Pilih legume dan kacang sebagai snack atau hidangan utama. Tambah 1 bahagian beras serang ke dalam 1 bahagian beras putih untuk hidangan nasi atau hidangkan sayur-sayuran dan buah-buahan segar sebagai starter atau semula hidangan atau pencuci mulut. Ini adalah senarai panduan pengubahsuaian resepi. Sebagai contoh, nasi lemak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menyediakan nasi lemak yang lebih sihat dengan menggantikan santan pekat kepada santan cair atau susu rendah lemak. Lebihkan sayur-sayuran seperti kangkung, timun dan salad dan sediakan telur rebus berbanding dengan telur goreng. Untuk mie atau nasi goreng pula, tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan jenis menu yang lebih sihat dengan lebihkan sayur-sayuran, kurangkan minyak, kurangkan bahan perasa seperti sos dan kicap. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan bihun goreng putih dan elakkan makanan terproses seperti fishball, fish dan sebagainya. Bagi kari ayam pula, untuk menyediakan kari ayam yang lebih sihat, tuan-tuan dan puan-puan boleh gantikan santan dengan susu rendah lemak dan yogurt atau gunakan santan cair. Untuk menyediakan sandwich, anda boleh guna roti new penuh dan lebihkan sayur-sayuran seperti salad, timun dan tomato. Bagi kek pula, kurangkan gula. Elakkan daripada menyalut dengan icing atau kurangkan gula dalam icing dan gantikan gula dengan buah-buahan kering seperti kurma dan kiwi. Bubur kacang atau
bubur gandum atau bubur pulut hitam pula, kita boleh sediakan dengan masukkan sebahagian gula daripada resepi sebenar dan gunakan santan cair atau gantikan separuh atau sepenuhnya dengan susu rendah lemak. Agar-agar. Kita boleh sediakan agar-agar dengan kurangkan gula, kurangkan pewarna dan tambah buah-buahan sedap. Kuih-muih manis pula boleh disediakan dengan menggunakan sebahagian sukatan gula yang biasa digunakan dan gunakan santan cair atau gantikan separuh atau sepenuhnya santan dengan susu rendah lemak. Untuk menyediakan teh tarik, anda boleh masukkan sebahagian gula daripada biasa yang digunakan, gunakan susu rendah lemak, gantikan susu dalam tin seperti susu pekat manis dan krima manis. Akhirnya untuk air sirap limau, soda pula boleh disediakan dengan kurangkan gula dan tukarkan ia kepada air perahan limau nipis. Kaedah penyediaan makanan vegetarian. Vegetarian adalah amalan makanan yang berunsurkan tubuhan. Tujuan diet vegetarian ini boleh disebabkan oleh keagamaan, budaya, tujuan kesihatan ataupun keprihatinan terhadap persekitaran dan kebajikan haiwan. Terdapat 3 jenis diet vegetarian yang utama. Pertama adalah vegan. Vegan adalah amalan makanan yang berunsurkan tumbuhan sahaja. Kedua adalah lacto-vegetarian. Amalan ini adalah amalan makanan yang berunsurkan tumbuhan, susu dan produk penusu sahaja. Manakala untuk lacto-ovo-vegetarian pula adalah amalan makanan yang berunsurkan tumbuhan, susu, hasil penusu dan telur. Apakah panduan penyediaan makanan vegetarian? Pertama, penggunaan peralatan secara berasingan. Kedua, pastikan masakan yang disediakan hanya berasaskan tumbuh-tumbuhan sahaja. Bahan masakan tidak bercampur dengan bahan masakan bukan vegetarian termasuk yuk perasa. Ketiga, makanan disediakan mengikut kehendak pelanggan. Ini disebabkan terdapat setengah pengamal vegetarian tidak mengambil bawang. Keempat, berasaskan piramid makanan Malaysia, sumber protein digantikan dengan sumber tumbuhan seperti legium atau kacang. Kelima, protein biruan tidak digarapkan. Ini disebabkan jenis makanan ini mengandungi garam dan pengawet yang tinggi. Gantikan dengan sumber protein tumbuhan seperti legium dan kacang juga. Dan keenam, melabel tempat hidangan masakan vegetarian atau mewujudkan sudut khusus untuk vegetarian. Tata cara menghidang dan melabel kalori makanan. Terdapat 3 jenis tata cara menghidang yang boleh digunakan mengikut kesesuaian majlis, iaitu pertama, hidangan individu. Sama ada jenis pre-plated atau jenis berbungkus, tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan satu kad kecil yang dilekatkan pada hidangan tersebut atau untuk senang boleh sediakan jenis stiker. Tuan-tuan dan puan-puan boleh senaraikan makanan dalam set menu tersebut pada stiker tersebut dengan menyatakan saiz hidangan, kalori setiap hidangan untuk makanan tersebut serta jumlah kalori untuk satu set menu. Kedua adalah jenis tata cara buffet. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan kad kalori makanan untuk setiap jenis lauk dan diletakkan di depan lauk tersebut dengan memberikan contoh saiz hidangan dan kalori makanan ikut saiz hidangan tersebut. Akhir sekali adalah jenis dom atau fully serve. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan satu kad menu seperti ini. Ini adalah contoh kad menu yang boleh disediakan oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi dom atau fully serve. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh nyatakan nama program, tarikh, tempat dan masa. Lepas tu, saranan pengambilan kalori makanan seharian dengan highlightkan waktu makan yang dihidangkan. Sebagai contoh untuk program ini adalah pada waktu makan tengah hari. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh highlight untuk makan tengah hari di mana jumlah saranan pengambilan kalori untuk waktu tersebut adalah 500 kalori sahaja. Seterusnya yang paling penting adalah kalori makanan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh senaraikan makanan dalam set menu tersebut dengan menyatakan saiz hidangan dan kalori setiap hidangan untuk makanan tersebut serta jumlah kalori untuk satu set menu. Kita boleh pastikan set menu yang disediakan memenuhi saranan kalori makanan untuk waktu tersebut. Langkah-langkah tata cara menghidang dan melabel kalori makanan. Terdapat 4 langkah.
Iaitu pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengenal pasti makanan yang akan dihidangkan. Kedua, mengenal pasti kaedah hidangan. Sama ada jenis dom, jenis pre-plated atau buffet. Ketiga, mendapatkan nilai kalori makanan bagi setiap saiz sajian. Dan akhir sekali, keempat, mempersembahkan maklumat kalori dengan kalori dipaparkan dengan jelas dan pastikan nama dan sukatan makanan adalah sama dengan label. Di sini tuan-tuan dan puan-puan akan menanya di manakah anda boleh mendapatkan maklumat nilai kalori makanan ini. Sebenarnya terdapat 4 cara. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan senarai mak kalori bagi makanan dan minuman. Iaitu pertama, melalui muat turun data daripada laman web bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu dari www.nutrition.moh.gov.my. Kedua, kita ada sediakan juga buku panduan nilai kalori iaitu 200 jenis makanan. Ini pun boleh dimuat turun dari laman web yang sama. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan boleh download aplikasi My Nutri Diary 2 daripada Google Play atau App Store di telefon pindah tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali, cara keempat, tuan-tuan dan puan-puan boleh merayali Malaysian Food Composition Database di laman web myscd.moh.gov.my. Akhir sekali, sebagai kesimpulan untuk unit B, penyediaan hidangan sihat adalah rancang menu berdasarkan 5 kumpulan makanan, pelbagaikan pilihan makanan. Kedua, pemilihan bahan mentah yang berkualiti menghasilkan makanan yang sihat, bersih dan selamat. Ketiga, kaedah menyedia dan memasak yang betul dapat membantu mengekalkan nutrien dalam hidangan. Keempat, sesuai resepi kepada menjadi lebih sihat dengan mengurangkan lemak, gula dan garam. Tambahkan serat dalam setiap hidangan. Dan akhirnya, mematuhi panduan penyediaan makanan vegetarian semasa penyediaan makanan berkenaan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah melengkapkan 2 sesi dalam latihan catering sihat ini. Sebelum mengakhiri latihan ini, pastikan tuan-tuan dan puan-puan telah menjawab soalan dalam pasca latihan yang diberikan dalam link untuk mendapatkan sijil kehadiran. Bagi mereka yang memenuhi syarat, hadiah penghargaan akan diberikan oleh pihak Pejabat Kesihatan Daerah Bera. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan ilmu-ilmu yang dipelajari hari ini di tempat bertugas masing-masing. Dan seterusnya, ia dapat memberikan manfaat kepada pelanggan anda. Sekian, terima kasih.